Cantik betul kan pemandangan kat sini, Aiman? Iyalah Dewi. Negara kita memang cantik kan, Aiman? Banyak taman tempat bersia-sia seperti ni. Tapi kita kenalah jaga supaya taman yang cantik seperti ini kekal indah. Memanglah, Aiman. Kalau tak dijaga, rosaklah keindahan dan kehijauan taman ni. Tapi Dewi, ada juga mereka yang suka membuang sampah merata-rata. Tak pedulikan arahan yang dibuat. Semua orang sepatutnya menyedari kepentingan menjaga alam sekitar ni. Kan, Aiman? Mari Dewi, kita pergi ke Kak Ati kat sana tu. Dah siap ambil gambar Kak Ati? Dah ambil dah. Jomlah Kak Ati belanja makan. Okey, jom. Apa khabar semua? Kak Ati harap adik-adik di rumah sihat ya? Baiklah, hari ini Kak Ati akan membawakan satu lagi kisah yang sangat menarik untuk dijadikan panduan dan renungan bersama. Apakah pula agaknya cerita menarik hari ini, Kak Ati? Tajuk menarik kita hari ini adalah berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Sekarang, Kak Ati nak tanya Jenny. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar? Menjaga alam sekitar menjadi tanggungjawab setiap orang di negara ini. Tugas ini tidak boleh diserahkan kepada kerajaan semata-mata. Kak Ati setuju dengan pendapat Jenny tu. Bagaimanakah pula dengan Aiman? Saya pun setuju dengan pandangan Jenny tu. Kitalah yang harus menjaga keindahan dan kebersihan negara ini. Apakah pula pandangan Dewi dalam hal ini? Bagi saya, semua masyarakat di negara ini harus memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar, Kak Ati. Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan bagi kegunaan orang ramai untuk mengekalkan keindahan dan kebersihan negara. Baiklah, apa kata kalau kita saksikan cerita ini? Bagus anak-anak Abah ni. Ringan tangan tolong Abah bersihkan kuasa rumah kita ni. Yalah, Abah. Kalau kami tak tolong, siapa lagi? Kami pun nak dicontoh anak-anak baik, Abah. Baguslah macam tu. Betul lah Abah dapat anak macam kamu berdua ni. Yazid, adik. Abah nak tanya kamu berdua. Apakah kepentingan tumbuh hujan kepada manusia? Tumbuhan hijau menyejukkan bumi ini selain memberikan keindahan kepada alam ini. Betul tu Yazid. Selain itu, tumbuhan hijau memberikan oksigen kepada seluruh kehidupan di dunia ini. Tapi sekarang ni banyak pokok yang telah ditebang bagi tujuan pembangunan. Jadi bagaimanakah untuk mengekalkan keindahan tu, Abah? Pembangunan itu tidak salah Yazid. Tapi ia harus diseimbangkan dengan penjagaan alam sekitar agar bumi tidak terancam. Kenapakah Abah padam api tu? Adik nak bangkar sampah tu. Adik, kita tidak boleh membakar sampah secara sesuka hati. Dengan membakar sampah secara terbuka akan mencemarkan kualiti udara. Oh, macam tu. Adik ingat, jika kita bakar sampah dalam kualiti yang sedikit, tak mengapa. Sikit atau banyak, tetap menyebabkan pencemaran udara. Adik ingat tak kes pencemaran yang berlaku baru-baru ini? Ingat, Abah. Masa tu, kita semua kena pakai topeng keselamatan untuk keluar rumah. Itulah kesannya. Bukan itu saja. Ada setengah kawasan yang turut diisytiharkan darurat. Bagaimanakah dengan sampah-sampah ni, Abah? Sampah-sampah ini kita kumpul dan kita tanam di belakang rumah. Dengan cara ini, dapatlah kita mengekalkan keindahan alam ini. Nampaknya hari ini kami dah belajar mengenai kepentingan dan cara-cara menjaga alam sekitar daripada tercemar. Baguslah kalau macam tu. Kita kena ingat, jika alam ini tercemar, seluruh kehidupan turut menerima kesan buruknya. Jadi, untuk mengekalkan kebersihan tersebut, sama-samalah kita menjaga dan mengekalkan keindahannya. Betul tak, Abah? Pandai anak-anak Abah ni.
Dahlah, mari kita masuk dalam kita rehat dulu. Bang, mana boleh buang sampah ni kat sini? Yalah, sepatutnya abang kena buang sampah kat tong sampah sana tu. Alah, saya nak cepat ni. Kalau nak cepat pun, takkan tak boleh buang sampah kat tong sampah sana tu. Alah, leceh lah. Taman ni kan cantik. Tempat untuk berehat dan beriadah. Tak baik kita kotorkan macam ni. Sini kan ada tukang sapu. Mereka lah patutnya yang kena bersihkan. Kita mesti ada rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Kita mesti sama-sama jaga taman ini. Yelah, saya minta maaf lah. Bu, kalau selalu berkelah macam ni kan bagus. Tanyalah abah kamu tu. Kalau rajin tolong Abah, Abah bawalah kamu berkelah lagi. Awak nak ke mana dengan sampah-sampah ni? Saya nak pergi buang sampah-sampah ni lah, bang. Ibu, biarlah Long tolong buangkan sampah tu. Tak apalah, Long. Along rehat lah. Sebelum awak buang sampah-sampah tu, awak kena asingkan ikut kategori. Ikut kategori? Apa maksud abang? Semua sampah-sampah yang digunakan ada kategorinya, seperti kertas, kaca, aluminium dan sebagainya. Sebelum dibuang sampah tu, kita kena kumpulkan mengikut kategori. Oh, macam tu ke? Saya sebenarnya dah campurkan ke semua sampah ni lah, bang. Tak boleh macam tu. Kita kena asingkan bagi memudahkan proses kita semula. Oh, cikgu adik pun ada menerangkan kepada kami mengenai program kita semula tu. Sampah-sampah dikumpulkan mengikut warna tong sampah. Dalam membantu kerajaan melaksanakan kempen kita semula, pelaksanaan adalah penting. Bukan hanya pandai berkata-kata. Betul tu Abah. Kadang-kadang Along tengok tak ramai yang mengamalkan program kita semula ni. Bagaimanakah caranya Abah? Salah satu caranya Yazid ialah dengan mengunjungi pusat-pusat kita semula. Apabila sampah-sampah tu dah diasingkan, barulah dibawa ke pusat kita semula ni ya Abah. Betul tu. Hal ini bukan saja membantu menjayakan kempen kerajaan, malah membantu memudahkan proses pelupusan sampah. Kalau macam tu, akan berkuranganlah sampah sarap negara kita ni ke Abah? Pandai anak Abah ni. Baiklah, ibu nak minta tolong Along dan adik untuk bantu ibu asingkan sampah-sampah ni. Boleh tak? Boleh, Ibu. Apa salahnya? Dek, tak baik tau buang sampah rata-rata. Kat situ kan ada tu sampah. Adik, kita tak boleh kotorkan tempat ni. Tak baik tau buang sampah merata-rata macam tu. Adik memang selalu buang macam tu ke? Mulai hari ni, adik jangan buang sampah merata-rata lagi ya. Kita kena sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Sekarang adik pergi ambil sampah tu, buang kat dalam tu sampah sana.
adik-adik dah saksikan tadi bagaimana Encik Mokhtar memberi penerangan mengenai kempen kita semula dan kepentingannya. Bagaimanakah cara untuk menolong kerajaan menjayakan kempen kita semula ini, Kak Ati? Dengan menyebarkan maklumat-maklumat atau faedah mengitar semula bahan-bahan buangan. Jadi, kita perlu memberi maklumat kepada orang ramai terhadap kesan dan akibat yang bakal dihadapi jika tidak mengamalkan kitar semula. Betul tu. Di sini, media massa juga harus memainkan peranan penting bagi menyebarkan kempen-kempen sebegini. Di negara-negara membangun yang lain, mereka sudah lama mengamalkan sistem kitar semula dan mereka mengamalkannya secara konsisten. Oh, macam tu. Jadi, kita juga harus mengamalkan kita semula ya, Kak Ati? Jika semua mengamalkannya, maka akan berkuranganlah jumlah sampah yang bertimbun-timbun di bumi ini. Jika kita lihat sebarang perkara yang tidak elok, kita mesti berani menegurnya demi kebaikan semua pihak. Untuk mengekalkan keindahan alam ini, kita mesti menjaganya dengan baik dan sempurna. Ya, Kak Ati? Betul tu, Dewi. Selain itu, kita juga perlu mengajak orang ramai untuk sama-sama menyertai program-program penjagaan alam sekitar yang dianjurkan oleh kerajaan. Sekiranya kita tidak mengendahkan program penjagaan alam sekitar, pasti usaha tersebut hanya sia-sia sahaja. Kan, Kak Ati? Betul tu. Jadi, apakah intipati yang boleh Aiman ambil daripada kisah ini? Kita perlu memastikan bumi hijau ini tidak dimusnahkan oleh pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Kak Ati setuju dengan pandangan Aiman. Hal ini penting untuk memastikan bukan sahaja generasi kita merasai udara yang segar dan bersih, malah juga untuk generasi yang akan datang. Baiklah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga adik-adik mendapat manfaat daripada kisah kita tadi. Kepada adik-adik di rumah, salam sayang daripada kami semua di sini di Remaja hari ini. Bye! Tuhan telah mencipta alam ini dengan begitu indah sekali. Alam sekitar merupakan kurniaan Tuhan yang amat istimewa dan tidak ternilai. Oleh itu, sewajahnya lah kita sebagai manusia melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dengan baik agar tidak berlaku sebarang kerosakan di muka bumi ini. Kita perlu menjaga alam ini dengan baik kerana kita adalah sebahagian daripada alam. Hubungan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan. Kita bergantung kepada alam seperti tumbuh-tumbuhan dan hutan untuk menyediakan sumber makanan dan bekalan oksigen, menyeimbangkan suhu, tempat penyimpanan air, mengekalkan struktur tanah daripada terhakis dan menyediakan pelbagai sumber ekonomi untuk menampung keperluan hidup manusia. Jadi, sekiranya kita tidak melaksanakan tanggungjawab ini, saya yakin bumi akan tercemar yang akhirnya akan memberi kesan buruk kepada manusia dan alam itu sendiri. Antara contoh kesan pencemaran alam sekitar ialah berlakunya hakisan tanah, penepisan lapisan ozon, kenaikan suhu bumi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kemarau. Pencemaran alam juga
boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa manusia. Sesungguhnya, tanggungjawab menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak. Ini termasuklah remaja sendiri, selain kerajaan dan badan bukan kerajaan. Remaja boleh membantu dalam menjaga alam sekitar. Antaranya, menjaga kebersihan, menghias dan mengindahkan kawasan di dalam dan di luar rumah. Misalnya, dengan membantu ibu bapa membersihkan dan mengemas kawasan rumah seperti mencuci longkang yang tersumbat, menyapu sampah, mengutip daun-daun yang kering, menanam pokok bunga dan sebagainya. Mensyukuri anugerah Tuhan dengan tidak melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan alam sekitar. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di merata-rata tempat, tidak boleh melakukan pembakaran terbuka atau pembakaran sesuka hati. Kegiatan-kegiatan ini akan menjejaskan alam sekitar. Menyokong segala usaha bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. Contohnya, memberi sokongan terhadap kempen alam sekitar dengan mengurangkan pembuangan sisa. Seterusnya, menyokong usaha pelbagai pihak dalam membantu merawat atau mencegah alam ini daripada terus tercemar dengan cara menyebarkan maklumat atau faedah program penjagaan alam sekitar yang dijalankan. Remaja juga boleh melibatkan diri dalam program alam sekitar yang dijalankan di peringkat sekolah, komuniti dan masyarakat, misalnya melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Memberi nasihat dan teguran kepada rakan-rakan yang melakukan kegiatan mencemarkan alam sekitar supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seterusnya, remaja juga perlu mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan dengan Akta Alam Sekitar. Oleh itu, sekiranya remaja ternampak kegiatan yang menjejaskan alam sekitar seperti pembuangan toksik yang berbahaya di sungai, pembakaran terbuka, remaja boleh melaporkan kepada pihak yang berkuasa agar tindakan boleh diambil terhadap mereka. Sesungguhnya, usaha untuk menjaga alam sekitar ini adalah usaha kolektif semua pihak. Walaupun kerajaan dan badan bukan kerajaan memainkan peranan
untuk memelihara alam ini, namun usaha ini perlu disokong oleh setiap warga negara. Jika kita tidak melaksanakan tanggungjawab ini, pasti generasi akan datang akan hidup dalam suasana persekitaran yang tidak sihat. Jadikanlah alam sebagai teman manusia yang paling akrab. Sayangilah alam sekitar.